record done. Jap, nak pergi SS mau tahu rezeki. Belum lagi. Masih ada lebih kurang 93 orang lagi. Masih ada 93 orang lagi. So dia kena tunggu sampai habis lah, insyaAllah. Okay. So ada yang baru join ke hari ni, terima kasih semua. Apa khabar? Semua sihat ke? So sambil-sambil korang share, saya pun nak share jugalah pada kawan-kawan kita yang lain, bagi tahu hari ni kita ada kelas. Okay, so sambil-sambil tu dari Tatih pun ada. Terima kasih Tatih. Thank you so much. Sekejap saya tengah abaikan apa yang saya buat. Korang just say hi dulu dan komen. Okay, so nanti insyaAllah kita akan mula. Okay, thank you. Assalamualaikum sir. Waalaikumsalam. Sir, ada agenda lain ke? Lagi baju kemas elok, ada photoshoot ke? Oh tak. Kan hari ni kan kita nak meraihkan hari yang bukan hari-hari biasa kan. Sorry kejap buat ayat sikit. Waalaikumsalam Lutfi Lokman ID Bar, terima kasih. Assalamualaikum sir, positive vibe tengok betul tengok sir. Saya buat apa? Iskrepek, terima kasih. Dan apa khabar Jusli? Alright, Insyira Zakaria, terima kasih. Nak Beauty, thank you so much. Terima kasih semua. Thank you. So insyaAllah hari ni pun hari terakhir. Ada tinggal beberapa lagi tiket untuk kelas September. So siapa-siapa yang rasa macam mana nak tahu perjalanan saya daripada 10,000 naik ke 100,000 dan kelas apa yang saya belajar, it should be kelas September tu lah. Kelas September. Okay, so korang pun kalau ada masa 11 dan 12, join lah September tu. Okay, so nak tahu nak daftar macam mana, masuk dalam Telegram. Kat situ ada semua. Sir, popcorn dah on the way. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Pagi. Khabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih. So boleh tak tolong saya share dengan kawan yang lain, bagi tahu kita dah nak mula, okay? And Fizaidi Fitpreneur, welcome. Selamat pagi yang berada di IG. Terima kasih. Saya nampak je yang kat IG ni. So terima kasih semua. So tag lah kawan-kawan. Okay. Alright. Thank you so much. Waalaikumsalam Ita Fendi. Apa khabar? Waalaikumsalam. Lari kat sini pula. Nur Hafizah Mansur. Tadi kat mana? Kan Ibu Nora pun ada. Terima kasih. Zulina Azulkifli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Apa khabar? Saya dah daftar untuk kelas September semalam. Betul, saya dah nampak nama. Terima kasih. Waalaikumsalam Fadil. Sorry. Handsome hari ni. Allahu Akbar. Janganlah. Tadi dekat IG. Oh, dekat IG. Hai Nur Syafiqah. Macam mana saya dah boleh baca kat IG? Hari tu tak boleh. Hari tu sebab saya tak ada akaun lain. So saya buat akaun terus. So saya kena guna akaun yang satu lagi dan masuk. So saya boleh baca chat lah. Sound hari ni best lah. Oh, sound apa? Background sound Hai Nur Syafiqah, apa khabar? So, terima kasih semua. Okay, so tolong share dulu, bagi tahu kawan-kawan kita lain. Cukup 100 nanti kita ke mula. Okay, so dah tanda kedatangan ke? Saya hadir tau. Hadir. Dah
Alhamdulillah, terima kasih. Saya dah catat dah semua kedatangan-kedatangan yang ada. Okay, Nida Muti, terima kasih. Aunty Roaida. Okay, so sambil-sambil tu tolong saya cari buku nota, cari pen, sebab kita nak sambung sesi kita yang semalam. Okay, so siapa-siapa yang baru masuk, yang kat IG, say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Sedarma, your favorite clothing specialist. Yang di TikTok kan, tolong share pada kawan-kawan. Dan kau boleh cara nak share ni adalah screenshot, lepas tu bagi ayat sikit. Bagi ayat sikit macam dengar radio. Oh ya ke? Alhamdulillah. And Afia Mawaddah, terima kasih. Okay, so hari ni ada cerita tak nak share dengan saya? So tuan-tuan cuba share dengan saya. Okay, so semalam kan saya buat 2 video tau. Siapa dah tengok 2 video saya yang semalam? Siapa dah tengok 2 video semalam? Satu, saya buat video tentang bagaimana nak buat eye contact kan. So siapa-siapa yang memang rajin ataupun selalu buat video tapi eye contact ke laut, so semalam adalah satu video yang sangat menarik. Dan tahu tak saya dapat video tu dia macam mana tau? Saya baca satu buku kan, saya baca satu buku. So saya nak belajar tentang macam mana kita nak tahu orang tu. Sebab saya belajar body language, ada buku body language. So dalam buku language tu kebanyakannya memang saya pakai lah kan, sebab kita tahu, sebab kita orang sales kan. So bila kita orang sales ni, kita kena belajar lah body language orang tu macam mana, betul tak? So bila kita dah belajar body language orang tu, so kita tahu reaksi dia macam mana dan macam mana kita nak interact balik ataupun counter react balik, betul? So Alhamdulillah, lepas baca buku tu, saya cerita pasal mata. Lepas tu saya pergi ke YouTube nak bercerita tentang mata tersebut. So saya dapat satu video lagi. So satu video lagi tu mengatakan sebenarnya tidak ada pengkajian yang mengatakan orang apabila kita bercakap dengan orang, okay, memang kebarangkalian orang itu pandang kiri atas tu ada. Tapi dalam buku yang saya cakap, dalam body language ada. So saya macam okay, kita ambil yang baik je lah kan. So tak perlulah kita nak sampai percaya betul-betul, betul tak? So kita try, kalau betul Alhamdulillah, kalau tak betul mungkin ada banyak cara lain. Sebab kadang-kadang orang yang pandang kiri atas ada terlalu banyak faktor kan. Mungkin kalau orang tu tangan betul, dia pandang kiri atas. Kalau tangan kidal, mungkin pandang kanan atas. So kita tak boleh nak assume semua orang sama. Tapi at least kita ada starting point kita nak mula di mana. Itu satu. Dan bila saya belajar dengan orang tersebut, dia ajarlah macam mana kita nak upgrade kita punya presentation dalam social present. So kita dalam social present ni kan kita banyak buat Zoom. So yang pertama, korang boleh catat tips dia, apa yang dia buat. Okay, so yang pertama apa yang dia cadangkan adalah contohlah kan, korang kan mau guna laptop. Lepas tu on Zoom. So biasanya kita akan letak laptop tu kat bawah dan screen tu kita tolak ke atas. Kan, screen tu kita tolak ke atas, so dia nampak, orang akan nampak kita ni daripada bawah ke atas. So bila orang nampak bawah kita ke atas ni, dia macam rasa kita ni superior. Maksudnya kita pandang orang ke atas tu macam orang tu lebih hebat, lebih besar daripada kita. So apabila dalam mood nak belajar, orang tak suka benda tu. Sebab kalau kita nak belajar dengan someone, dan kita kalau boleh nak belajar dengan macam orang yang kalau boleh memang sedia belajar, sedia diajar dan sedia mengajar. Faham tak? So bila kita pandang atas tu, kita ada rasa takut lah. Itu satu. So apa yang dia ajar adalah, kalau kita ni ada kotak ke apa ke, letak kotak tu atas, maksudnya kita letak laptop tu atas kotak, dan webcam itu eye level. So lebih eye level tu lebih elok lah. Itu tips dia. Dan bila kita pandang ke bawah ni, kecenderungan kita akan bongkok sebenarnya. So bila kita bongkok, kita bahu kita ke bawah, lepas tu kita menutup. So ini adalah ciri-ciri orang-orang yang tidak berkeyakinan. So nampak tak? So daripada satu benda yang saya nak bercerita, tiba-tiba saya dapat banyak benda baru. So daripada situ tu, saya buatlah. Dan Alhamdulillah, video-video semalam tu dia jadi viral. Masa saya upload dia slow. Masa upload dia slow, sangat slow. Nak naik 200, 300 kan. Tapi lama-lama sekarang tiba-tiba jadi 23,000, jadi macam-macam lah kan. Dua-dua video tu atas 10,000. Dahsyat tak dahsyat? Itu je. Kalau guna handphone, betul. Kalau guna handphone, stand tu kita tinggikan. Jangan letak ke bawah. So bila kita ke bawah ni, kita akan pandang orang macam tu kan? Lagi-lagi ke bawah.
So lama sangat awak punya tengkuk ni akan sakit. So eye level paling elok. Okay, Ita Fendi masak sambil tengok sir. Terima kasih. Hari ni masak apa ni? Waalaikumsalam sir. Waalaikumsalam Anas. Apa khabar? So saya harap semua orang dalam keadaan yang baik lah. So thank you so much. So insyaAllah lah. So siapa yang baru masuk hari ni, boleh tak just tekan butang follow yang kat atas ni kot. Kat atas sini kan. Tekan butang follow dulu. So kita memerlukan 80 orang je hari ni. 80 orang saja hari ni. Tekan je butang follow tu. Tengah dodeh baby. Alhamdulillah. Asam pedas sedapnya. Secret of Adira HQ. Secret of Adira Sarawak HQ. Waalaikumsalam Aubrey. And salam sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Snowcat berhantu. Waalaikumsalam. Sir, apa tajuk hari ni? Tajuk hari ni adalah kita nak sambung yang semalam. So semalam kita belajar tentang marketing kan. So daripada marketing tu kita dapat leads tu kita dah save nombor telefon. So hari ni apa nak kena buat? So kebanyakannya hari ni kita nak bercerita tentang persediaan. Kan persediaan nak closing tu macam mana? Persediaan nak closing tu. So kadang-kadang kita nak sebelum buat closing ni, kalau macam saya lah, setiap kali sebelum buat kelas ke, saya akan spend 1 minit lah. 1 minit untuk rehearsal dan bayangkan, visualize, prepare dan try to rehearsal daripada awal sampai habis tu. Okay, start macam mana, tengah tu macam mana, dan penutup tu macam mana. Biasanya saya akan buat macam tu lah. Tengah menjahit ni sir. Kanan mesin kira buku nota. Allahu Akbar. Terima kasih Julie Haripin. Thank you so much. Hari ni topik apa? Hari ni topik kita nak sambung yang semalam. So kalau semalam bercerita tentang technical kan, save nombor telefon. Hari ni lebih kepada persediaan, mindset, rehearsal dia macam mana, nak pilih package yang macam mana. So insyaAllah macam tu lah. Okay, boleh rasa dah panggil belum kawan-kawan kita lain? Tolong share. Tengah masak ayam salai ni. Alhamdulillah. So siapa yang baru masuk, thank you so much. Kan ajaklah kawan-kawan join hari ni. Kan ajak kawan-kawan join hari ni. Besok dah hari Jumaat. Besok last. Lepas tu Sabtu Ahad saya tak ada kelas. Tunggu minggu depan. Hafiz Hazim Faiz. Closing guna website ataupun WhatsApp lebih bagus? Closing guna website ataupun WhatsApp lebih bagus? Bagi saya dua-dua tu adalah dua benda yang berbeza. Kan, dua benda yang berbeza. Kalau guna website, biasanya kita bermain dengan benda-benda yang kita dah biasa closing guna WhatsApp. So kita tahu flow dia macam mana, kita tahu dia punya hot button dia macam mana, dan kita olahkan dan kita develop dia punya sales letter dia. So kita tulis daripada awal lah masalahnya apa. Lepas tu biasanya kalau orang tanya masalah, lepas tu buat apa. So dalam website tu kita tulis secara copywriting flow yang kita buat dalam WhatsApp. Okay, so WhatsApp ni pun bagus juga. WhatsApp ni lebih kepada produk-produk yang memerlukan personal touch yang tinggi lah. So contoh personal touch yang tinggi ni kadang-kadang mungkin kita memerlukan macam servis kan. So servis ni kan kena ada orang consultant yang jaga. Bukannya semua boleh kita melalukan ataupun melalui website. Cuma mungkin dia pilih package dari website, tapi nanti mungkin ada benda-benda yang detail-detail kecil. Contoh pemilihan warna ke, ataupun size yang macam mana ke. So dia akan masuk ke WhatsApp lah. So dua benda tu adalah dua benda yang support each other. Malam ni ada kelas dengan Sir. Alhamdulillah, terima kasih. Kan, Alhamdulillah ada peluang join hari ni. Terima kasih. Monster Isma La Pira. Oh, susah nama sebut. Minta maaf lah. Sir, ada newbie tak faham closing tu apa. Macam mana nak explain? Newbie tak faham closing tu apa. Macam mana nak explain? Saya rasa itu soalan yang bagus lah. Saya suka. Kan, closing tu apa benda? Kan, closing tu apa? Kan, versi newbie. Kan, macam mana kita nak explain pada newbie closing tu apa? Saya suka soalan ni. Soalan ni nampak simple. Tapi kadang-kadang kita sendiri pun tak tahu closing ni apa benda. Apa yang kita nak. Boleh Alright, so tuan-tuan, siapa kata terima kasih pada semua orang yang dah share. 117 orang yang ada hari ni. Terima kasih Samba Cekam. Morning sir. Amani Girls. Hola. So insyaAllah kita akan mula. So tambah kita buang masa. Apa kata kalau kita tadahkan dengan dan kita mulakan hari kita ni, sesi kita hari ni dengan Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. So yang pertama-tamanya dan selama-lamanya, suka saya pesan pada semua orang yang ada hari ini untuk kita sentiasa bersyukur dan berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnia rahmat dan rezeki yang Allah bagi kita pada pagi ini. Allahumma ya jami, Allah yang maha mengumpulkan. So alhamdulillah, Allah yang menjaga kebersamaan kita pada hari ini. So semoga Allah pemudahkan urusan kita, jaga kita punya internet kita, lancarkan kita punya pakai handphone kita, dan yang paling penting Allah lapangkan dada kita dan fikiran kita untuk belajar something lah kan untuk hari ni. Allahumma ya jami, Allah yang maha mengumpulkan. So alhamdulillah kita ada 118 orang yang berada di TikTok dan kita ada 27 orang yang berada di IG. So semoga kan nanti sambil-sambil waktu berjalan ni akan lebih ramai lagi lah. So don't worry, it's okay. So siapa yang baru masuk, jangan lupa follow, jangan lupa share dan like. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan, hari ni kita memerlukan lebih kurang almost 73 orang saja kan. So ajaklah kawan-kawan yang lain, 73 orang saja untuk kita touch kita punya 100,000. Dan janji saya, siapa-siapa yang boleh screenshot 100,000 tu kan dan tag saya buat IG story, saya akan bagi hadiah. Tak kisahlah yang tag tu 10 orang ke, yang tag tu hanya 2 orang ke. So siapa tag saya ada 100,000 followers, saya akan bagi hadiah. Okay. So sambil-sambil korang belajar, jangan lupa share. Dan insyaAllah lah, dan bantulah kita help each other. Dan tuan-tuan menjadi saksi, sebenarnya nak capai 100,000 tanpa bergilik itu memang achievable. Okay, nak capai 100,000 tanpa bergilik itu memang senang lah yang boleh capai. Okay, so yang kat IG, follower saya belum sampai 100,000 lagi, tapi insyaAllah lah one day pelan-pelan. Dan kat IG dapat 20,000 sekarang pun dah, saya sangat bersyukur dah. Terima kasih. Okay, alright. So untuk lebih kita memberkati, ataupun insyaAllah lah hari ni kan, kita nak jemput lebih ramai lagi orang datang dalam kelas kita. So apa kata, alright, so untuk lebih kita memberkati, ataupun insyaAllah lah hari ni, apa kata nak jemput lebih ramai lagi orang datang kejap dan apa kata kalau kita startkan dengan doa duha. Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Jom kita taruhangan untuk kita aminkan doa duha ini. Bismillah. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka wa jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita min ibadika as-salihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah.
berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu. Limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dah sama-sama baca Al-Fatihah dan kita dah sama-sama baca doa duha, dan semoga 141 orang ini, mungkin di kalangan 140 orang ini adalah seorang yang betul-betul dan berdoa, dan semoga dia menjadi rahmat dan berkatlah untuk kita semua pun dapat kelebihan-kelebihan untuk doa duha tu, insya-Allah. Right? So, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, so hari ni will be kita punya kelas yang ke berapa ni? Ke-7 untuk episod ataupun season yang ketiga. Okay, so kalau total tu dah kira hampir 50 episod pun kita dah buat. Okay, so siapa yang nak tengok balik video-video sebelum ni, boleh masuk ke Telegram. Boleh masuk dalam Telegram dan check kita punya link berada di YouTube lah, insyaAllah. So siapa yang masuk kat YouTube tu jangan lupa subscribe juga, insyaAllah. Okay, so saya nampak ramai yang baru-baru ni, Jeffrey and Azli, terima kasih, Najha and Kak Zam, Nabil Alazmi, thank you so much. Nazira, Sheila, terima kasih semua. Jun Karisma, Marcella, Yazid Hussein, terima kasih. Kan, My Grafis Tua, Waalaikumsalam. Ismi Zulkifli, Ismira Zulkifli, terima kasih. So insyaAllah terima kasih semua. So cuba share dan cuba komen kan, korang dah berapa dos dah ataupun berapa kali dah you dapat bersama dengan kelas saya setiap hari pukul 11.30 ni. So ini adalah kelas yang keberapa? Dah cukup belum 2 vaksin? Dah cukup belum 2 dos? Cik Zaza, hai sir, hai, apa khabar? Terima kasih semua. Sis Cahaya dah 5 nak support sir, nak tunggu 100k. Allahu Akbar. Janganlah tunggu, jangan ditunggu. Kalau kita tunggu tu dia jadi lambat. Kalau kita tunggu dia jadi lambat. So jangan tunggu. So ingat saya join celup-celup je sebab kekangan kerja. Oh, Teacher Sheila saya ingat. Teacher Sheila kan buat emas kan? 3 dos, 3 session. Dahsyat. Belum cucuk lagi sir, tarikh tak dapat. Oh ya ke? Asyik tips je. Saya baru pulang 3 kali sir. Asyik tips. Asyik miss ke tip? Belum sir, 31 ni akan dapat first dose. Alright, faham. Hari-hari join daripada season 1. Terima kasih Syeki. Thank you so much. So yang di IG, di Instagram mungkin saya baru start, so minta maaf. Tapi insyaAllah lah, lepas ni saya akan cuba konsisten lah. Season ketiga ni memang kalau season kedua saya banyak share dalam Facebook. Season yang ketiga ni saya banyak share ke IG, macam season yang pertama. Okay. Jenuh nak menunggu sir, bila nak dapat tarikh? Sabarlah. 2 dos dah sir. Juga kelas tu alhamdulillah terbaik. So kalau untuk kelas saya tu tak perlu tunggu tarikh, walk in je. Okay. Okay, kelas saya tak perlu tunggu tarikh, walk in saja. InsyaAllah 3 dos banyak terlepas. Ya betul, saya cuma share awareness untuk orang simpan emas. Thank you sir, thank you. Teacher Sheila ada tak koleksi yang 1 gram yang lawa-lawa tu Teacher Sheila? Kan, kalau Teacher Sheila ada, nanti saya nak PM. So insyaAllah cukup dah 2 dos. Join kelas daripada awal lagi. Terima kasih Puan Fiza. Hari ni tak ada kelas. Puan Fiza, internet okey ke? Kalau internet okey, saya tak perlu pasang kat Telegram. Tapi kalau internet tak apa-apa okey, saya akan pasang kat Telegram lah. Ada? Okey, nanti PM saya Teacher Sheila. So saya baru dapat 2 kan, wife saya bagi. So alang-alang dah ada 2 tu, nak try lah untuk konsisten. Mungkin seminggu 1 ke 2 minggu 1 ke. Dah cukup 2 dos. Terbaik. Terima kasih. Okey je. Terima kasih. Salam daripada MC. Terima kasih. Alright. So let's go. So, kita ada 137 orang hari ni. So kita tak nak buang masa. Sambil-sambil kita mengajar dan belajar. Tok dah 100,000. Alhamdulillah. Boleh ke boleh macam tu? So cuba komen tuan-tuan. Anda ready ke belum? Dah ready ke belum? Dah ready ke belum? Wow, jom jadi collector sir. Tak rugi simpan emas. Betul. Saya memang dari dulu memang teringin nak kumpul emas.
Kan. Cuma saya memang susahnya nak dapat yang 1 gram tu. Tapi Alhamdulillah bila dapat 2 ni macam dah ramai pula kawan-kawan yang muncul yang jual emas ni kan. So insyaAllah lah saya nak support lah Syada. Terima kasih. Lain semua okey. Terbaik. ZS Alia Scarf. Hari ni kat IG ramai lah. Saya suka lah. Ready Pen dan Notas. Thank you so much. Alhamdulillah. So siapa yang belum follow saya, tolong follow saya. Kita hanya memerlukan 60 orang lagi. 60 lagi. Ajak kawan-kawan lagi. Okay. Awesome. Okay. So tuan-tuan, line internet saya tak elok lah. Live pun tersekat-sekat je. Yuku. Minta maaf. Tak apa, nanti saya dah record dah. Nanti tengok balik kat YouTube. Okay. Saya pun ada jual 1 gram 99 emas. Oh ya ke? Alright. 60 lagi guys. So on je dekat Telegram. Okay, kejap. Saya on je dekat Telegram. Alright. Don't worry. On kat Telegram. Okay dah. Sekejap sabar. Okay. Alright dah. So siapa yang rasa-rasa line-nya tak apa-apa nak okay, masuk dalam Telegram saya. InsyaAllah dalam tu ada. Okay. Awesome. Tak sabar nak SS. Nak SS apa? Oh yang 100,000 tu. 60. 59 orang lagi. 59. Okay. So saya nak menjawab soalan yang pertama ni. Dan saya rasa soalan ni sangat-sangat menarik. So boleh tak siapa aku? Anak Parjam 63. Terbaik. Belum start ke sebab baru join? Baru je start. So ada yang tanya tadi. Dia nak share lah kan. Sebenarnya closing tu berbenda. Closing tu apa? So bila kita nak cerita pasal closing tu, sebenarnya dia simple je. Closing ni very simple. Okay, so biasanya kita akan cari apa dulu tau. So biasanya bila kita dapat isu ataupun any kind of problem, masalah ke, kan isu dan masalah lah. So biasanya orang sale ni, dia akan nampak isu dan masalah ni, dia jadi macam apa tau. Dia akan jadi seperti peluang. So ini. So nampak tak? So daripada isu dan masalah ini, barulah kita akan pilih. So isu dan masalah ni adalah target market kita. Target market kita. So bila kita ada target market kita ni, barulah kita kena validate dulu. Kan? Kita kena validate dulu. So itu sebenarnya closing ni dia bukan hanya sekadar closing tu nak buat apa, tapi kalau boleh kita nak bagi tahu flow dia macam mana. Okay. So isu dan masalah, peluang, target market. So bila ada target market ni baru kita nak validate. Contohlah masalah yang kita nak touch ni, masalah yang kita nak selesaikan ini cukup ramai atau tidak. Okay, cukup ramai atau tidak. Faham tak? So far korang semua masih follow tak? So step pertama kita cari isu. Closing tu apa? Kena ada isu. Sebab kita nak selesaikan sesuatu, nak selesaikan masalah. So kalau benda, contohlah kalau tak ada, kita tak sentuh apa-apa masalah. So bila orang PM kita, hari ni boleh saya tahu apa masalah Fuad? Saya okey je. Saya nak tahu harga. So terjadi tak closing? Susah lah. Salam KS, apa khabar? Terima kasih KS. So dapat tak? So step yang pertama, kalau nak mudah closing ataupun kita nak share dengan para newbie, dengan anak-anak tim kita tu, closing tu apa benda? Closing ni adalah kita nak cari masalah dulu. So bila kita ada masalah, insyaAllah kita boleh selesaikan. Dan orang yang ada masalah lebih senang closing berbanding orang-orang yang hanya mungkin beli barang kita tu ikut trend dan hanya sekadar ikut-ikut orang, dan ataupun dia memang tak tahu dia ada duit lebih banyak. Kan duitnya terlalu banyak. So kita boleh macam try untuk newbie kan. So untuk newbie ni nak jumpa orang-orang duit banyak ni bukannya senang. So kalau boleh nak cerita pasal trust pula, orang budak-budak newbie ni bukannya ada. Kan tak? So dia belum ada follower lagi, mungkin belum ada achievement lagi. So kalau kita hanya cerita pasal masalah, cerita pasal produk, tak ada orang yang nak. Faham Okay, itu benda yang pertama. Korang dah catat belum? So kalau korang dah catat, tolong komen dah. Dah catat belum? Kalau dah catat, tolong komen dah. Itu yang pertama. Yang kedua, you should be bila ada masalah, kita dah validate, barulah kita cari produk. Okay, barulah kita cari produk. So nampak tak? Kita validate dulu tau. Kat sini kita nak jual apa? Ini kita jual idea dulu. So kalau idea pun ada orang beli, baru cari produknya.
baru cari produk. Baru cari produk. So dalam produk ni pula fokus dua perkara. Yang pertama, kita fokus kepada profit margin. Sebab dengan profit margin ni lah yang akan menentukan kita nak go ataupun kita nak pilih jalan ninja yang mana. Jalan ninja. Maksudnya kita nak pilih jalan bisnes kita yang mana. Kita nak jual retail ke, kita nak guna ke website ke, ataupun kita nak main chatbot ke, kita nak main buat iklan kat TikTok ads ke, buat FB ads ke, nak main Google ads ke, nak guna blog ke. So dia bergantung kepada kita punya profit margin. So contohlah kalau kita nak main iklan berbayar, kalau boleh fight lah, at least kita carilah satu produk itu yang di mana satu customer boleh bagi kita paling minimum RM30. Satu customer RM30, bukannya satu produk. Okay, satu customer RM30. Anak per jam 63. Sir, aku boleh tanya tak? Boleh per jam. Boleh. Anaknya per jam mau tanya apa? Silakan. Allah saya akan cuba jawab. Okay. So ini profit margin kalau boleh satu customer at least RM30. So contohlah produk kita Tuan Roban. Kan kita jual produk RM20. So profit margin kita 5. So kalau profit margin kita 5, berapa yang kita kena jual untuk dapatkan RM30 untung? So kita kena jual 6 piece terus. So maksudnya kita boleh ada satu package, okay, yang di mana kita boleh jual 6 piece terus untuk dapatkan RM30. So nampak tak idea dia macam mana? So tak kisahlah awak tu nak jual produk apa pun, RM6 ke RM7 ke berapa ringgit pun, tapi kita kalau boleh nak satu customer tu dapat RM30. So tak boleh lah jual satu-satu. Kenalah jual banyak. Contoh 6 kali 120 baru 120. Kira okey lah. Minimum RM30 ini. So bila kita ada iklan berbayar ke ataupun ada marketing ke, at least kat situ adalah bajet dia. Faham tak ni? Itu yang benda yang pertama. Okay. Alright. Untung biasa 30. Untung. Ni untung. Kita tak cerita pasal sale. Ni adalah untung. Kalau cerita pasal produk, nak buat closing, kita cerita pasal untung. So contoh macam saya cakap tadi, kalau harga jual kita RM20 dan untung kita RM5, carilah cara macam mana nak dapatkan RM30 ni adalah untung untuk daripada satu orang customer. Okay, satu orang customer. Faham tak? Sebab tu bukannya saya tak suka korang ni suka closing kecil-kecil. Bukan apa, sebab nak dapat satu customer pun dah susah. Okay, nak dapat satu orang customer pun dah susah. So bila you jual 20, takutnya nanti penat. Macam mana nak suruh beli 6 piece ke kalau dia cakap just nak 3 piece je? Tak apa. Kan contohlah kita dah offer. Okay, contohlah kita nak offer dia ambil 6 piece. Okay, so target kita adalah 6 piece. So 6 piece ni kalau boleh letaklah yang di tengah-tengah. So sebelum kita offer yang 6 piece ni, kita kena ada satu lagi piece, iaitu 9 pieces. So daripada 9 ni, okay, saya nak atas sikit. So kita ada package daripada 9 ni, kita offer 9. Kalau dia tak nak, contohlah dia nak 9, ataupun dia buka harga, okay, saya nak 3. Okay, saya nak 3. So jangan lupa kita upsell dulu. So nanti dia tahu menawar. So kalau kita dah tahu menawar, dia nak 6 piece, dia tak nak juga, dia nak 3 piece juga, okay, boleh ambil 5, boleh ambil 4. So buat macam tu. Faham satu produk untung RM29, aci juga aci. Yang penting untung RM30, tak kisahlah kalau satu produk ke 2 produk ke, lebih tinggi lagi elok. Okay, lebih tinggi lebih elok. Itu je. Faham? Jangan tengok kuantiti ataupun kuantiti produk, tapi tengok berapa margin yang kita boleh dapat. Magna selalu guna upsell, close 2, 3, 2, 2 lagi elok. Ngam. So faham tak ni? So yang pertama adalah kalau nak menjual ni kena ada isu dan masalah dulu. Dan yang kedua, bila kita dah kenal pasti masalah dan isu yang kita nak selesaikan, try to validate dulu idea tu. Cukup ramai tak orang yang ada masalah yang sama? Contoh, kita nak cari orang yang stres. Kita nak cari orang yang mungkin susah tidur. Dan kalau kita tengok kan kat TikTok ni kan ramai kan yang jual susah tidur lah, daki lah. So adakah orang yang nak hilangkan daki tu cukup ramai untuk kita start pilih produk dan buat closing? Faham
So yang pertama. Yang kedua adalah profit margin. So apabila kita nak pilih produk, yang pertama tengok profit margin dia cukup tinggi tak untuk kita commit. Cukup tinggi tak untuk kita commit dan buat betul-betul. Sebab ingat kita RM30 ni 10. Sebab ni dah tolak modal lah. Dah tolak modal yang cost kita. Cuma dalam RM30 ni kita ada 10 untuk modal tambahan next purchase. Lepas tu kita ada simpan. Dan kita ada untuk marketing. So cost jangan cost modal produk je tau. Tapi cost posting, free gift semua kita dah tolak. At least cuba dapat RM30. Sebelum ni biasa tak upsell, sekarang ikut cara wajib upsell. Kalau customer tak nak, ya sudah. Pandai pun. Betul tak? Betul tak? So kalau customer tak nak, ya sudah. Nothing to lose untuk upsell. Okay, nothing to lose untuk upsell. Okay, itu poin yang pertama dalam bahagian produk. Yang kedua, ingat lagi tak Tuan Ropan, apa yang saya selalu ingatkan kalau nak cari produk yang berkualiti tinggi ni, produk tu kena ada apa? Produk yang berkualiti tinggi ni adalah produk yang macam mana? So produk yang berkualiti tinggi ni adalah produk yang high repeat order. High repeat order. Macam lagi bagus upsell ni, memang kena upsell. Memang kena upsell. Kadang-kadang orang tak beli dengan lebih banyak tu bukan sebab dia tak nak beli, cuma sebab kita yang tak pernah offer. Itu beza dia. Faham Faham so insyaAllah. So produk yang bagus adalah produk yang repeat order tuan-tuan. So kalau boleh, janganlah kita teruja dengan produk-produk yang baru semata-mata, tapi carilah produk yang repeat order tinggi. Faham repeat order tinggi. So repeat order tinggi ni maksudnya apa? Repeat order tinggi ni adalah dia tak, barang tu memang jadi. Kan? Barang tu memang jadi. Barang baik lah orang sebut. Kan? Barang jadi, barang sedap. Macam-macam saya sebut ni. Kan? Barang berkesan. So ini adalah benda-benda wajib supaya apa? Supaya kita ada high repeat order. Sebab tu kadang-kadang kita ni jangan ikut orang kalau berniaga. Itu pantang larang kita. Faham dalam closing jangan ikut orang. Sebab tu apabila kita nak pilih apa-apa produk, ingat dalam poin yang pertama, cukup ramai tak orang nak, dan cuba validate dulu. Jangan assuming. Faham tak? Jangan assuming. Boleh? Alright, validate dulu. Selepas tu dah assume kita akan ada beberapa produk-produk yang kita nak, dan kita ada beberapa makanan-makanan ataupun idea-idea yang kita dah boleh buat dan ada orang nak, memang kita dah validate dah. First cari produk yang high profit margin. Faham tak? High profit margin. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah cari produk yang high repeat order. Simple. Sebab apa? Repeat order ni yang sebenarnya yang memudahkan kita sustain dalam bisnes. Kan? Kalau kita tak ada repeat order, asyik cari customer baru, penat. Percayalah cakap saya, penat. High repeat order betul sangat susah. Macam emas, menyimpan nilai daripada 1400 tahun dahulu sampai sekarang. Setuju? So nak cari yang repeat order ni, dia memerlukan, yelah, kita kena sentiasa tahu dan cakna sensitif dengan keperluan market kita. Sebab tu berniaga jangan shock sendiri. Okay, berniaga jangan shock sendiri. Ni silap ramai orang. Dia rasa macam free gift dia paling best. Dia rasa dia paling lah. So tak nak. Dah 100k ke? Belum Mungkin dia dah genapkan kot. So siapa-siapa yang rasa nak hadiah, screenshot sekarang 100k tu, dan lepas tu tag saya ke IG. Boleh jangan lupa tag saya, letak hashtag pakar closing. So let's go. Siapa-siapa, mungkin saya tak tahu dah dapat ke belum, tapi kalau dah dapat, terima kasih, screenshot dan tag saya. Tak kisahlah awak nak letak apa pun kan. Lepas tu hashtag, jangan lupa hashtag pakar closing. Okay, so setiap orang yang buat tagging tu, saya akan bagi hadiah. Ambil lah masa sekejap. Okay, boleh
Alright, terima kasih. Magna di count TikTok belum ada 43, tak apa. Sebab kalau kat yang penting ada 100k penjangka, saya terima. Walaupun memang ada 40 orang lagi. Sikit lagi sebenarnya. Tapi bayangkan tuan-tuan, saya pernah kan kita buat live, saya siap letak countdown lagi kan. Setiap kali orang nampak kan naik. Saya ingat lagi zaman-zaman tu. Saya ingat lagi zaman-zaman masa saya tak boleh buat live kan. Saya ingat lagi zaman-zaman video saya tak sampai, saya pernah, kalau tuan perasan lah kan, saya ada waktu zaman saya guna kamera, lepas tu kamera saya rosak tuan-tuan. Kamera saya rosak, saya guna webcam. Bila webcam tu belakang tu ada green screen, so semua orang tak tanya kan, macam mana saya punya green screen sharp, saya buat green screen tak jadi pun. So lepas tu kamera saya hidup, saya buat balik. So banyaklah benda ya, perjalanan daripada awal tahun. Saya start awal tahun sebenarnya kan, awal tahun sampailah bulan 8 ni, alhamdulillah. So don't worry, nak buat SSV di IG tag pun boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Yang penting nanti dah buat reels ke, dah buat apa-apa ke, tag saya. SS live ni ke jangan. Pergi kat bio yang 1,000 tu. Live ni mana saya tahu. Alright, terima kasih sangat-sangat. Lepas kelas saya buat story, terima kasih. Oh dah SS dari tadi Oh ya ke? Alhamdulillah. Okay, so faham ni? So ini adalah benda yang pertama. Okay, kita sambung sikit Alright, saya dah 100k. Alhamdulillah, terima kasih. Alamak, dah SS live ni. Tak apa. Tag lagi, jangan risau. Akak settle share kat IG. Terima kasih Kak Iman. Thank you so much. So ingat siapa-siapa hari ni yang share dan tag saya gambar 100k tu, saya akan bagi hadiah. Saya akan terus bagi hadiah lah dalam IG. Sir, IG Reels belum ada in Singapore. Ya ke? Tak apa, Huda tag saya IG story pun kira okey dah. Tak perlu sampai IG Reels. It's okay, don't worry. Memang saya nak bagi hadiah. Tapi saya nak bagi hadiah untuk orang-orang yang ada dalam live saya hari ni je lah. Okay, terima kasih semua orang. Sebab tanpa korang sentiasa support saya dalam live, 165 orang. Dan kadang-kadang, yelah, kalau kita nak cerita pasal konten kan, kalau konten kita kadang-kadang konten pun ke laut juga, betul tak? So mungkin saya rasa kekuatan saya boleh konsisten lah. Setiap hari tu 500 hingga 600 follower tu adalah disebabkan live. So you guys tu sebenarnya tak perlulah nak stress sangat kalau kita ni agak lambat nak naik. Cubalah buat something yang berbeza. Sebab saya sendiri mengaku konten saya biasa-biasa je. Dan nak mengharapkan konten tu, mungkin ada konten yang laju, ada konten yang slow. Tapi memang kalau cerita pasal konten, mungkin daripada 10 yang viral ini saya cerita dari segi saya yang masuk ke FYP lah, yang sampai 20k ke 30k ke, dia jadi mungkin dalam 2-3 je. 2 dan 3 saja. Tak banyak pun sebenarnya. So live ni lah yang saya boleh buat konsisten, yang saya nampak result dia memang alhamdulillah. Siapa-siapa yang boleh try rajin buat live kan, banyak sangat yang you boleh buat. Banyak sangat yang you boleh dapat. Thank you so much. Arah dah lambat Tak adalah lambat apa Arah. Tak ada lambat lah. Baru kita orang start. Terima kasih Arah. Okay, so boleh tak kecilkan yang belakang tu? Boleh. So ingat apabila nak closing, ingat 2 benda je. Kita kena ada isu, nak selesaikan masalah apa. Dan bila dah pilih isu, baru cari produk. Okay, dah cari produk, barulah kita nak bercerita tentang marketing kita. Barulah cantik dia punya flow dia. Kan, yang ketiga ni barulah kita marketing. Jangan terbalik. Kadang-kadang kan kita pilih marketing dulu, kita dah tarik orang dulu, kita dah jemput orang dulu. Kan, tapi orang tak minat produk kita. Siapa pernah rasa macam tu? Kan, siapa pernah kena macam tu? Kan, kita dah pilih produk, kita rasa macam ada orang nak sebab kita rasa. Lepas tu kita dah beli produk, dah beli stok, dah restock. Buat marketing, orang dah datang tapi barang tak jalan. Siapa pernah rasa macam tu? Cuba komen. Kan, siapa pernah rasa macam tu? Pernah kan? Saya sendiri pernah. Family business saya pun, mak saya pun pernah. Sampai kadang-kadang kotak tu dia jadi sedih. Apa tau, macam saya aja closing, tapi mak sendiri, produk mak sendiri tak boleh jalan. Kenapa? Sebab dia macam mana? Dia kadang-kadang you kena faham satu benda.
Apabila kita nak berniaga ni, kita tak boleh main terima je daripada orang. Awak kena validate dulu, awak kena buat dulu. Sebab apa? Benda tu datang dari hati. Ni saya cerita, saya punya mak saya sendiri. Mak saya buat produk dan saya sedih dan terkilan jugalah sebenarnya sebab yelah saya duk ajar brand-brand besar buat closing kan, tapi mak sendiri tak boleh nak tolong. Tapi memang macam tu Tuan Fan. Sebab kadang-kadang orang, kenapa sale tu laju, dia totally bergantung 85% kepada orang yang bawa. Bukannya orang lain. So contoh macam saya, kenapa ramai je wife saya buat yang living, mak saya ada kedai makan, adik saya ada tudung kan, adik saya satu lagi dia dentist dan adik yang ketiga pula dentist dan jual tudung. Dan saya mengajar, saya tak ada secara indirectly saya nak kena handle semua tak. Sebab saya tahu kat situ bukan macam ni, saya akan sedia untuk bantu apabila mereka ready to be helped. Kan, saya tak nak lah macam okay, apa hari ni boleh buat, apa boleh buat. Kadang-kadang kalau kita yang beria nak buat, tapi founder ataupun orang yang jalankan ataupun yang start biasa-biasa je, dia tak jadi. Dia tak jadi. So faham tak maksud saya? So siapa yang rasa macam, contohlah wife saya sendiri kan, ramai orang kadang-kadang dia tengok wife saya, dia buat yang living. Sampai kadang-kadang saya sedih juga bila dia tanya, Sedama ni ajar tim yang living pasal itulah inilah, buat puluh-puluh ribu lah. Tapi wife sendiri pangkatnya rendah. Pangkatnya rendah. So kita tak boleh cakap orang macam tu, dan kita tak boleh judge orang macam tu. Saya dengan wife saya orang yang berbeza, kan? Cara fikir saya dengan cara wife saya berbeza. Mungkin saya dari segi contoh lah, dia tahu tak, dia kerja balik sebagai MA frontliner sebab dia yang nak kerja, bukan sebab duit. Saya cakap awal-awal dengan dia nak kerja balik boleh, tapi dia kena have fun, dia kena seronok dalam kerja dia. Sebab jangan dia kerja tu sebab nak duit, jangan sampai nak kena OT bagai tak. Dia nak kerja sebab dia nak kerja. Dan saya bagi kerja sebab apa? Sebab dia berhenti kerja MA ketika kita orang kahwin dulu. So bila kita orang kahwin, tiba-tiba dia berhenti. Dan baru saya tahu dia berhenti sebab saya. So sebab bila saya kerja kan, kalau dululah, masa bercinta dululah kan, bila saya kerja dia baru balik, bila dia nak pergi kerja saya baru balik. So kerja shift. Dan bagi saya benda tu kalau dah kahwin nanti agak susah dan struggle. Tapi alhamdulillah sekarang dah okey. So saya dengan cara saya sekarang, dengan PKP pula memang tak boleh keluar, so kita tak tahu sampai bila PKP, dan saya okey lah. Tapi saya cakap dengan dia, kalau dia tak seronok, dia tak happy, janganlah sambung. Faham tak? So kat sini bukan apa, cerita pasal closing ni, kalaulah ilmu closing tu kita boleh macam diwarisi lah. Dia macam nasyid kan. Iman kan, kalau seorang ayahnya seorang imam, kalau lah iman itu dia boleh diwarisi, semua orang nak diwarisi. Cuma bisnes ni ada orang dia memang dilahirkan tu dia tak boleh berbisnes. Ada memang dia punya skill tu memang dia support orang, kerja dengan orang. Faham tak maksud saya? So tak perlulah kita nak tengok semua orang kena berniaga, kan? Tak perlu nak tengok semua orang kena berniaga. Ada orang memang dia nak berniaga tapi rezekinya tak kat berniaga, so dia support orang berniaga. Dia kerja dia, dan alhamdulillah dengan kerja dia seronok, dia bahagia, dia tenang, semua benda cukup. Dan kenapa kita nak judge dia? Kenapa sampai nak kena down orang lain? Engkau senang lah kan, kalau anything happen lah, apalah itulah, dia seronok what, biarlah kan. So kita yang berniaga ni pula, kitalah yang buat betul-betul. Dan saya pun tak tahu kenapa saya cerita pasal benda ni, dan mungkin disebabkan statement tu secara tak sengaja saya sebagai seorang suami jadi sedih lah kan, sampai begitu sekali dia check. Dan bagi saya bukannya saya tak nak ajar, memang saya hari-hari duk bebel kan, cuma pressure-nya tu kat dia lah. So saya just nak share secara terbuka lah kan, janganlah tengok sampai tahap macam tu sekali. Dia lah, kalau dia nak buat, insyaAllah dia akan buat. Dan kalau dia betul-betul nak buat, saya akan berada di samping dia dan pastikan dia akan jadi nombor satu. So saya nak you guys pun buat benda yang sama. So kalau pasangan kita tu mungkin ada benda yang dia minat, selagi dia tak ganggu kita, selagi dia tak nyusahkan kita dan kita boleh support dia, let's go, support each other. Dan itulah sebenarnya closing. Kenapa tak? Kita ada isu sekarang ni.
So nampak tak apa yang kita belajar ni adalah apa yang saya cerita tadi. So kita nampak isu. So apa isu kita dalam hidup kita ni? Kita tak ada duit. Kan? Kita tak ada duit. So bila kita tak ada duit ni, apa nak kena buat? Okay, so produk. So contohlah untuk produk ni pula. Produk ni pula kita kena carilah. Mungkin produk untuk wife saya mungkin dia punya kerja MA dia. Dan produk untuk saya adalah e-book, kelas dan sharing. Dan memang ini produk saya. Dan saya suka sangat. Dan apabila kita nak mencari produk ni, saya suka ajar satu benda itu, cuba cari you punya ikigai. Ikigai ni adalah satu istilah ataupun falsafah filosofi daripada Jepun yang mana dalam bisnes pun you kena ada you punya true happiness. Sebab kalau bisnes you tak seronok, you tak menjiwai you punya bisnes, you akan stop tengah jalan. Percaya je kat saya. So macam mana nak capai ikigai tu? Yang pertama kita buat apa yang kita suka. So kalau benda sekarang ni buat you rasa stres, menyusahkan you, kan, walaupunlah kerja tu bagus, duitnya banyak, tapi you tak seronok. Itu pertama. Yang kedua adalah nak tak nak kena jadi nombor satu. Kan? Kena jadi nombor satu. So dah lalang you buat benda yang you suka, jadi nombor satu. Jadi nombor satu. Dia tak boleh hanya sekadar, oh saya nak isi masa lapang. Itu kesilapan kita. Kita kalau dah berniaga ni, tak ada mindset apa nak isi masa lapang, nak buat income. So awak dah kerja, awak frontliner, awak cikgu, kan, awak student, awak pilih nak berniaga dengan awak ada family, awak kena perform kat tiga-tiga. Perform di tiga-tiga tempat, bukannya salah satu, dan try to balance each other. Sebab apa? Percaya kat saya, apabila you start nak fokus pada business, family tertinggal, yang paling tak best diri sendiri tertinggal. Bila last you pamper yourself? Bila last you bagi hadiah kat diri sendiri? Bila last you beli untuk apa yang you nak? Bila last? Sekarang apa yang you beli sekarang, apa yang you order sekarang, kebanyakannya untuk orang-orang yang ada kat rumah, untuk anak-anak, untuk household. Diri sendiri tu bila? Contohlah nak simpanan emas. Simpanan emas untuk diri sendiri tu bila you tambah simpanan diri sendiri tu? Kan kebanyakan simpanan emas ni untuk orang yang kita sayang, untuk anak-anak, untuk future. Diri sendiri tu bila last untuk beli seutas cincin, segelang emas untuk diri sendiri? Bila last? Sebab apa? Sebab you dah kehilangan you punya seronok dan happy. Dan lagi-lagi sekarang, waktu-waktu sekarang ni tuan-puan, mungkin sekarang kita ni bekerja, berbisnes sekarang ni bukan sebab bukan happy lagi, tapi to survive. Ya, saya terima. Memang itulah fasa dia sekarang ni. Tapi sampai bila? Sometimes nanti sampai masa yang you akan penat. Janganlah. Kan, kita buat ni semua kerana Allah, insya-Allah. So kena happy, kena seronok. Dan tak ada siapa pun paksa you berniaga. Kan, tak ada siapa pun paksa you berniaga. You yang pilih nak berniaga. You dah tahu dah nak berniaga tu pengorbanan, air mata, darah, keringat, kena kecam, kena maki. Banyak kali saya ingatkan. Kan, tapi apabila you lepaslah fasa tu, insya-Allah lah happiness tu akan datang. Orang-orang yang kecam awak dulu tu akan datang. Orang-orang yang tak pandang diri awak tu akan datang. Dan wa'imah kadang-kadang family kita yang tak pernah support kita, dia lah yang menjadi tulang belakang kita. Itu je. Faham tak? So nak sedih is okay, sebab kita sedar kita bermula kat mana. Tapi yang paling menyedihkan, kita tahu kita nak habis kat mana. Awak tahu kita ni orang susah. So bila dah sedar susah ni, apa nak kena buat? Do something. Tapi yang degil juga tu kenapa? Kenapa tak nak belajar? Kenapa tak nak buang ego? Kita ni, masalah kita ni bukannya kita susah nak berjaya tau. Kan, cuma tak sanggup. You tak sanggup. Itu the right word. You tak sanggup. You tak sanggup. You tak sanggup, you tak will. Contohlah macam saya kan, ramai orang kata, "Sir, macam mana Sir boleh kuat sangat buat live hari-hari?" Sebab sanggup. Itu je. Saya sanggup buat. Sebab saya suka tengok perjalanan saya suka tengok perjalanan student saya. Kan, walaupun kadang-kadang ada hari saya penat juga. Kan, ada hari sampai saya down. Sebab down bukan apalah. Down saya tersilap letak tarik, saya terlepas pandang. Benda tu menyebabkan saya rasa macam alamak. Tapi Alhamdulillah, Allah bagi saya student-student yang bagus-bagus. Allah bagi saya klien yang baik-baik. Yang di mana diorang memahami.
Kan? Dan bagi tu adalah rezeki untuk saya. Dan tuan-tuan pun kena juga. Kan? Setiap customer yang datang tu semua adalah rezeki kita. Baik ke, jahat ke, itu semua adalah rezeki. Dan kalau kita jumpa customer yang joy buyer, itu adalah kita punya pengalaman, pembelajaran kita. Kalau kita dapat customer yang baik-baik, itu sebenarnya adalah pengajaran untuk berkata Allah tu kalau dia nak bagi, dia bagi. Faham tak? Lama dah saya tak bebel macam ni kan. Itulah. Terima kasihlah pada, saya pun tak tahu kenapa tiba-tiba saya jadi bebel macam ni. Tapi saya harap insyaAllah lah korang faham dan boleh terima lah apa yang saya sampaikan ni. InsyaAllah. Okay. So, setiap apa yang datang kat kita tu bukanlah kebetulan, tapi itu adalah satu proses. Dan kenapa benda tu jadi satu proses? Dia macam ni tuan-tuan. Dalam doa kita tadah tangan, Ya Allah, kan, jika aku betul-betul layak untuk dapatkan apa yang aku perlu dapatkan untuk bulan ini, Ya Allah, kau tunjukkanlah aku jalan yang aku suka. Ya Allah, jika aku betul-betul layak untuk dapatkan apa yang aku perlu dapatkan untuk bulan ni, Ya Allah, kau tunjukkanlah aku jalan yang mudah untuk aku. Ya Allah, jika aku betul-betul layak untuk dapatkan apa yang aku perlu dapatkan untuk bulan ini, Ya Allah, kau tunjukkanlah aku jalan yang kau redai. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan once you berdoa lah cara tu, dia dah start you punya ujian. Kenapa ujian tu akan mula-mula? Sebab apa? Sebab apa yang you minta tu something yang mungkin luar biasa dan levelnya sangat tinggi. Bila you dah start baca doa tu, dah mula yakin dan percaya Allah nak bagi apa yang you nak. So apa yang you nak tu mungkin levelnya agak tinggi. So bila sangat tinggi ni tuan-tuan, kita ni mungkin level kita pun masih rendah lagi. Dia macam main game lah, kan? Certain item yang kita betul-betul nak, yang dapat macam-macam point, kan? So kena ada level dulu, ada banyak level. So level tu, so ujian tu sebenarnya untuk naikkan level kita. Itu beza dia tuan-tuan. Faham So insyaAllah, so cubalah amalkan. Bagi saya tajuk hari ni memang dahsyat. Saya suka sangat. Closing tu apa? Closing tu apa? So sebenarnya dia start dengan technical yang ini. Closing tu apa? Iaitu ada masalah, kena ada masalah dulu. Lepas tu pilihlah produk, dan produk yang saya highly recommend adalah carilah produk yang ada dua elemen ni. Okay, yang ada dua elemen ni, high repeat order dan profit margin tinggi. Itu dua. Okay, dan yang ketiga adalah bila kita dah validate, dah yakin, insyaAllah kan ada data, so kita tak buat keputusan ni main langgar je, barulah kita decide nak marketing yang macam mana. So marketing ni pula dia start macam mana? Okay, so first memang kita start dengan buat retail dulu. Kita buat retail dulu. So bila kita dah buat retail ni, baru kita belajar. Okay, kita baru belajar sebenarnya karakter manusia tu macam mana, kan? Flow closing tu macam mana. Kita belajar handle rejection tu macam mana. Kita belajar offer yang terbaik tu macam mana. So ini tu nak tak nak memang kena start daripada retail tuan-tuan. Kena start daripada retail. Kalau repeat order tinggi tapi margin tak banyak, okey ke? Okey. Okey sangat. Sebab margin tak banyak, kita boleh jual dengan lebih banyak. Jangan silap margin kecil, tapi disebabkan kita nak dapat 30 ringgit satu customer, kita boleh jual banyak. Contoh macam makanan mungkin order untung RM4, mungkin untung RM3. So kalau produk tu RM3 punya untung, kita boleh packagekan sampai 10. Beli 10 terus. Itu beza dia. Faham tak? Terima kasih yang berada di IG. Ramailah kat IG, ada 62 orang. Terima kasih. Itu yang kita nak. Faham Boleh? So ingat, so bila dah ada retail ni, barulah kita grow. Baru kita grow ke kita punya team. Baru kita grow kat kita punya team. Mungkin you nak buat recruitment ke, in-house ke, nak ada dropship ke, ni baru kita fikir pasal ni. Faham So dia berapa lama kita nak prepare diri kita ni daripada retail nak ke team sale ataupun in-house. Kita at least dah kena ada pengalaman untuk buat 10 key kita yang pertama. Kita dah ada pengalaman untuk buat 10k kita yang pertama. So selagi awak tak ada pengalaman buat 10k yang pertama, jangan
Janganlah dulu. Faham jangan bina team dulu. Buat retail dulu, belajar menjual dulu, buat marketing dulu. Itu. Faham? Boleh? Sekejap saya nak screenshot. Cantik pula angka dia. Hai Cik Siti, terima kasih. So faham tak ni? So waktu bila yang kita nak sampai ke in-house ini, ingat main 10k sebulan ke setahun ke tak kisah. Yang penting awak pernah capai 10k. Yang penting awak pernah. Kalau awak buat dalam masa 3 bulan, lepas 3 bulan, hari bulan keempat, baru planning untuk buat in-house. Baru planning untuk buat team. Itu. Tak pandai menjual macam mana? Sebab tu kena belajar. 10k untung ke sale je dulu, jangan risau. Yang penting pengalaman menjual tu dah ada. Okay. Alright, 150 orang yang ada hari ni, saya perlukan 3 je orang lagi untuk follow saya. Cuba tekan butang follow jap. Cepat tekan butang follow. Nak 1,000 dah. Tekan butang follow jap. Awesome. Terima kasih. 9999. Siapakah orang yang bertuah untuk dapatkan 100,000? Terima kasih. Kita dah 100,000 dah. 100k ke tadi kalau dah dekat TikTok tu memang dia dah genap kan. And kalau sebulan 10k boleh cancel, boleh sangat, tak ada masalah. Boleh sangat. Thank you so much. So korang adalah saksi di mana sebenarnya walaupun kita mengajar pasal benda education kan, cerita pasal closing, tak ada gilik-gilik, lelaki pula tu pun boleh buat 100,000 juga. So terima kasih semua orang. So you guys 192 orang adalah saya kena bagi tepukan lah pada semua. So siapa yang nak hadiah yang ada hari ni, tolong screenshot, bukan gambar tadi lah, pergi kat saya punya bio kan, screenshot, lepas tu tag lah saya kat IG. Okay, terima kasih semua. Awesome. Alhamdulillah. Alah, janganlah nangis. Kalau nangis nanti kita akan nangis sama-sama. Jangan. Saya saksi 100k saudara. Terima kasih semua. Kan, saya tak boleh nak tunjuk dia punya 100k tadi, tapi saya share lah dengan korang 100k tu. So alhamdulillah, you guys adalah bagi saya second family lah. Dan kalau saya boleh tolong semua orang ada hari ni untuk berjaya dunia dan akhirat, saya akan tolong. So insyaAllah lah, doakan saya tuan-tuan puan, jasa ada peluang dan ruang untuk kita buat kelas setiap hari. Dan walaupun kelas ni free, saya harap tuan-puan dapat amalkan lah. Dan ajarlah, saya halalkan, tuan-puan tolonglah ajar anak tim kan, ajarlah orang-orang lain. Kalau ada orang tanya, contohlah, kau hari tu pergi kelas sedama kan, boleh tak ajar aku? Ajar. Faham InsyaAllah. Siapa tiap habuk ni, alah, janganlah sedih, janganlah sedap, sebab saya okey je saya okey. Saya geng colour biru sama dengan Sir. Nangis, kita nangis sama-sama. Janganlah. Saya cukup lah nangis sekali tu. Saya tak nak nangis lagi dah secara live ni. First time saya jumpa Sir buat kelas free setiap hari. Ya ke? Terima kasih. Macam mana Sir buat live di TikTok? 100,000 pula, sorry, 10,000 di 1,000 follower dah boleh buat live. Sir doakan saya nak train anak tim pasal coaching pas ni. Amin. Let's go. Dia jadi terharu Sir. Thank you so much. Saya sendiri pun kadang-kadang jarang saya nak share any kind of achievement saya dengan siapa-siapa. Cuma dengan korang je lah saya share perjalanan follower saya. Saya nangis dalam live. Saya pernah nangis dalam live. Itu pertama kali dan last lah. Pertama kali dan last saya takkan nangis lagi dah. Masa tu kenapa saya boleh nangis, sebab yelah ada benda terjadi kan. So dia burst lah masa tu. Tapi saya tak nak lagi dah. Saya tak nak sedih-sedih lagi dah. Saya tak nak orang datang live saya ni dengan macam drama apa benda ni. Tak payah. So insyaAllah saya nak pastikan semua orang yang tengok live saya, tak kisahlah baru masuk ke ataupun tiba-tiba termasuk dapat FYP ke, pastikan you keluar daripada live ni ada something yang you belajar. InsyaAllah. Okay. Alhamdulillah. Saya ada masa nangis tu. Allah, diingatkan lagi. Tak adalah. Biasalah.
Kadang-kadang you guys kalau tengok orang yang positif sangat kan, dia pun manusia juga. Okay, dia pun manusia juga. InsyaAllah. Alright, terima kasih semua. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih so much. Okay, so kita tambah sikit lagi. So faham tak ni so far perjalanan kita ni dalam closing ni tuan-tuan? So secara soalan dia simple je, apakah itu closing untuk para newbie? Tapi Alhamdulillah kita belajar hari ni dengan lebih detail. So detail tu bermaksud apa? Apa-apa pun closing itu perlu ada masalah. So kalau tak ada masalah, susah nak buat closing. Bukannya tak boleh nak buat closing, tapi susah nak buat closing. Faham Yang kedua adalah apabila kita dah ada produk gitu, dah validate, baru cari kita menjadi produk. Produk tu orang nak ke, orang tak nak ke. Faham Dan bila kita dah pilih produk, barulah kita buat marketing. So daripada marketing ni, kita pilih lah, contoh kita nak tarik orang. So kalau kita nak jual retail ni, okay, jual retail ni iklan dia macam mana, copywriting dia macam mana. So bila dah terror buat retail, nak grow team, maksudnya nak naikkan sale lagi. So produk kita tak risau dah, sebab produk memang dah bagus kan, memang ada untung, ada profit margin kat situ. So kita tak risau. Cuma bila kita nak grow team kita ni, ni kat sini you kena jaga. Okay, kat sini you kena jaga. Sebab apa? Kenapa saya nak tuan-tuan kena buat 10k dulu? Sebab kita punya niat. Jaga niat kita. Kita bina team, kita grow kita punya team bukan sebab kita tak pandai. Okay, bukan sebab kita tak pandai. Nak grow team, nak ada team, wajib pandai. Tak boleh tak pandai. Faham tak? Sebab tu kalau rasa-rasa macam tak suka belajar, jangan bina team lah. Sebab apa? Nanti you akan menyusahkan orang. Okay? And kalau you tak nak belajar, jangan bina team. Sebab you akan menyusahkan orang. So contohlah, bayangkan lah tuan-tuan, kalau kita tak pernah buat 10k, maksudnya 10k ni tak semestinya kena dalam 1 bulan. Dan kita boleh buat dalam masa 3 bulan ataupun lebih. Paling lambat pun 6 bulan lah. Tak mungkin lah selama 6 bulan tu langsung tak boleh capai 10,000. Bayangkanlah setiap bulan 2,000, 5 bulan dah dapat 10,000 dah. Betul tak? Ada orang cepat, ada orang lambat. So it's okay. Faham It's okay. Tapi bayangkan kalau kita tak pernah, kita setiap bulan pun buat 500, buat 600. So bila kita tak sabar-sabar nak bina team, macam mana kita nak jaga team ni? Macam mana nak jaga team ni? Nanti team tanya, nak buat posting apa puan? Madam, nak buat posting apa? Nak share ke mana? Kita duk tahu. Kan? So bila kita terlalu mahrab pada team, dan apabila team ni, you kena faham, team ni adalah manusia. Dan apabila kita mahrab pada manusia, biasanya apa yang terjadi? Kita akan kecewa. Itu beza dia. So sebenarnya kalau boleh, team kita tu, selagi dia buat duit, selagi dia buat duit dan margin ataupun untung yang kita dapat daripada team tu sebenarnya adalah bonus yang kita dapat. So kita tak boleh terlalu mahrab pada team, tapi kita jaga team tu sebab apa? Sebab kita nak share peluang dan rezeki kita. Itu beza dia. Faham Itu beza dia. Team adalah bonus. Active income kita tetap pada retail, tetap pada recruitment, tetap pada in-house. So jangan tinggal retail. Faham tak? So contohlah, kalau memang kita perlu jaga team, kita kena ada orang yang jaga kita punya retail. Okay, kita kena ada orang yang jaga kita punya retail. Faham? So ingat, niat kita bina team bukan sebab kita tak pandai. Kita bina team sebab kita tak sempat. Kita tak sempat nak layan customer yang banyak tu. So kita dah buat marketing dan kita dah spend duit. So banyak PM masuk ni. So tak sempat nak layan. So kita ada staff. And kita ada dropship. Kita ada reseller. Sebab tu kalau nak bina team tu, produk tu kena yang boleh jual lah. Faham tak? Maksudnya orang baru masuk terus boleh jual. Itu adalah team yang bagus. Dan kalau boleh kita nak macam tu lah, lagi senang. Faham tak? Kan? Kenapa kita nak kena kongsi susah kita dengan orang lain? Betul tak? Dan orang lain tu pula orang yang belum kenal kita, belum percaya kat kita. So kita dah nyusahkan orang tu. Apa? Biar yang susah tu kita yang rasa dulu. Okay, yang susah nak cari dia punya skrip macam mana, kita yang pergi belajar dulu. Kita yang spend duit dulu pergi belajar. Then dah ada dia punya skill, dah ada SOP dia, dan barulah
kita panggil orang lain. Okay, ni aku dah buat. Okay, ni result dia. So bila anak tim tu buat dan tak jadi, kita tahu apa yang silap. Sekarang anak tim datang kat kita. Dia tanya, "Madam, apa nak kena buat ni?" "Oh, buat posting je lah." "Posting yang macam mana?" "Alah, posting je lah. Yang penting buat posting. Yang penting 10 kali posting." Tahu tak, anak tim tu akan buat 10 posting, dan setiap kali buat posting tak ada result, tak sampai 3 minggu ataupun 3 bulan dia akan pergi. Siapa pernah kena macam tu? Siapa pernah kena macam tu? Cuba share dengan saya. Anak tim susah betul nak lekat. Siapa kat sini tim dia susah nak lekat anak tim, susah nak stay lama-lama. Kan, asyik keluar masuk. Dan kenapa benda tu terjadi? Itu bukan salah siapa-siapa, tapi itu salah kita lah. Sebab kita rasa macam, yelah, satu, bila leader atas suruh kata, "Oi, bina tim cepat-cepat." Kan, bina tim cepat-cepat. Dia pun nak naik pangkat. Sebab dia nak naik pangkat, dia perlukan kita naik pangkat, betul tak? Tapi kadang-kadang itu bagi saya, leader yang macam tu lah macam leader kita sekarang lah. Kita sekarang ni, so kita nak cepat sangat naik pangkat, kita nak cepat sangat sampai lupa nak jaga manusia tu dulu. Last bila manusia tu kita rekrut terlalu cepat, dia macam ni lah. Dulu kita naik Myvi, kan, kita naik kancil. So itu kan tim kita sendiri. So bila kita sendiri tu, kalau nak corner kiri, nak ke corner kanan ke, tu tak ada masalah, senang sebab kita kecil. Tapi bila you ada group, kan, you ada tim ramai, you ada dropship, you ada reseller, you ada dropship, ada stockist, ada leader, you dah mula kena naik bas, ataupun mungkin kena naik kereta api. Betul tak? So bila dah naik kereta api, dah naik yang besar-besar ni, kalau nak corner lah, tiba-tiba nak ke kiri lah, okey, tak jadi kita tukar, tak jadi nak tukar, mana awak boleh main tukar-tukar gitu je. Dan awak akan makan dalam ataupun awak akan makan jalan. Itu beza dia. Kenapa dulu awak dengan grup seorang ataupun grup sendiri ni senang sangat, tapi bila dengan tim ramai ni, sepatutnya sale makin naik. Kenapa sale sama je? Malas stres, kan, banyak fikir, kan, banyak virus, banyak isu-isu internal. Itu je. Sebab tu kalau awak ada kereta panjang, awak kena ada leader yang menjaga sendi-sendi kereta tersebut. So setiap awak jaga paling depan. So setiap kereta tu kan, ataupun bas kan, ada sendi-sendi kan, ataupun kereta api tu, setiap sendi-sendi tu, setiap gerobak-gerobak tu kena ada leader. So nak cari leader tu yang susah. So sabar. Faham tak? Okay? Itu je. Kita tak boleh nak jaga sampai kita punya seat yang paling belakang. Kita kena ada orang yang kita percaya. So nak dapat orang percaya ni pun satu isu juga. Sebab tu nak retail tak boleh kita buat, jangan berhenti. Okay, jangan berhenti. So buat dan buat, insyaAllah. Faham so nanti insyaAllah lah dalam musim ni, season yang ketiga ni, kita akan cerita dengan lebih detail lah, kan. Lebih detail bagaimana kita nak bina tim kita, macam mana nak cari tim kita ni, kat mana nak cari tim kita ni, apakah karakter-karakter yang bagus untuk bina tim. So insyaAllah boleh. Alright, so terima kasih sekali lagi untuk hari ni. Saya harap korang belajar something, kan. Kalau dapat banyak, Alhamdulillah. Kalau tak banyak pun, at least lah kita sama-sama meraihkan 100,000 follower saya. So thank you so much. Thank you so much. So semoga hari ni will be tajuk bina team. Bila saya nak buat, dok tahu. Tajuk hari ni je pun tak selesai lagi. Macam mana nak masuk tajuk bina team? Kan, kita nak buat retail dulu. Ingat, nak buat retail dulu, tuan-tuan. Kita belajar buat retail dulu. Dah tera buat retail, dah ada flow buat retail, then kita akan belajar dengan team. Sebab apa yang kita buat retail tu, insyaAllah dia akan bantu kita lah dengan mini team tu. Wow, siap ada sound. Mestilah ada sound. Okay, faham Alright, terima kasih semua. Akan dapat 2,500 pun semput. Kak, saya pun semput kak. Kan, kalau kata nak give up tu dah banyak kali nak give up. Tapi biasalah. So saya tahu kekuatan saya pada live, so saya buat live. So sambil live tu, dia buatkan saya punya engagement pun bagus. Tapi konten tetap kena jaga. Saya ada 2 hari kot, kadang-kadang konten langsung ke laut. Kononnya macam orang, kita nak cerita pasal movie, orang nak tahu lah pasal movie. Rupanya movie shock sendiri. Kan, movie shock sendiri. Alright, so 150 orang hari ni. If you guys nak hadiah daripada saya,
nak hadiah daripada saya. Sir, berapa lama nak capai 100k? 8 bulan kot. Saya 8 bulan. Saya lambat. Saya antara yang lambat. Setiap hari apa? Oh, sentap hari ni. Apa yang Sir share? Oh, sentap. Ingat setiap hari apa tadi? Okay. So, insyaAllah itu saja kot daripada saya. Terima kasih sekali lagi. So, saya harap apa yang saya share ni memberi sedikitlah impact ke ataupun sedikit penambah baik dalam harian kita. Dan terima kasih pada 152 orang. Tuan-tuan nak kekal 129 orang ni pun struggle juga tau. Lagi-lagi dalam live. Kan? So, semoga tuan-tuan sentiasa support saya, stay dalam live dan kalau boleh share lah pada kawan-kawan. Okay, dan nanti hari ni siapa-siapa yang nak hadiah jangan tag saya kat Telegram kan, tapi PM saya kat IG. Okay, so you guys screenshot saya punya bio tau, bukan yang ini. Tadi sampai 200, alhamdulillah. Kita orang dulu pernah sampai 300. Dulu. So kita orang pun pernah berada di atas juga. So awal-awal bulan, 2 bulan lepas ataupun minggu-minggu lepas dalam 100 lebih. Lepas tu naik pelan. So insyaAllah. Okay, so don't worry. Bayangkan macam ni je lah. 186 orang ni kan, kalau lah saya rasa macam tak cukup ramai, saya akan bayangkan 160 orang ni dalam office saya, dalam studio saya. Kan, ramai tak? Masya Allah, ramai sangat. Okay, so terima kasih sekali lagi pada semua orang yang ada hari ni. Okay, ada tulis hashtag tak? Kita support each other dalam TikTok. Boleh je. Nak tulis hashtag pakai closing boleh. Nak kita pakai coming sempoi boleh. Saya okey je dengan semua orang yang ada hari ni. So terima kasih semua yang berada di IG Fighting Suhaimi, kan, My Girl Fitzhuha, Kiki Milia. Thank you so much. Cabaran perlu diatasi, setuju. Rin Rahim Beauty Agent KL, Sumo Sauna, Zalia, terima kasih. Shida Nawa, thank you so much. Dan semua orang yang ada hari ni, InsyaAllah ingat pesan saya. Siapa yang nak hadiah, pergi kat bio saya, join grup Telegram, dan jangan lupa screenshot 100,000 tu dan tag hashtag pakar closing. Okay, so itu saja daripada saya. Saya Sudharma, your favorite closing specialist. Hari ni kita semua berkawan di atas muka bumi ni. Sampai satu masa nanti InsyaAllah kita akan berjiran di syurga nanti. So jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Kan, hari ni kita semua berada di atas muka bumi ni. Sampai satu masa nanti InsyaAllah kita akan berjalan di syurga nanti. So apa kata kalau kita tangguhkan sesi kita hari ni dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin 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 ya rabbal alamin. So sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih. Saya nak minta maaf jika ada salah kata, salah bahasa. So thank you so much menjadi saksi and 100,000 follow saya di TikTok. Dan insyaAllah yang di IG, semoga kita sentiasa konsisten dan istiqamah. Dan tuan-tuan sampaikanlah ilmu saya yang tuan-tuan belajar untuk hari ni. Okay, so yang terima kasih dalam Telegram pun, kadang-kadang kalau tak nampak muka, so saya minta maaf. Tapi insyaAllah lah, and boleh dengar ni pun dah kira baik dah. Okay, so jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Chin up. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih semua. Terima kasih. It's the thought of being young, when your heart just like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John, and to that feeling we're just getting started. When the nights get colder and the rhythm's got you falling behind, just dream about that moment when you look yourself right in the eye. Then you say, I wanna dance.